بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان، والحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن، والحمد لله الذي من علينا بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Tajuk yang diberikan berkaitan dengan ibadah kurban, fiqhu kurban, kefahaman tentang kurban. Walaupun begitu, secara umumnya kita telah mempelajari hukum hakamnya. Hanya yang lebih baik daripada itu adalah muamalannya. Maksud, kita telah menerima ilmu tentang hukum kurban, melaksanakan ibadah kurban. Hanya saja yang lebih baik bagi kita adalah kita sendiri berkorban, kita sendiri cari lembu, cari kambing, buat korban. Itu khulasahnya. Disebabkan telah disepakati oleh ulama-ulama, hakikatul ilmu an-nur, hakikatnya ilmu adalah nur, dan hakikatnya ilmu yang dapat memberi kejayaan, kebahagiaan hidup di akhirat tidak lain adalah amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan saleh, maka syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi maksudnya di sini secara umum tentang hukum ibadah kurban kita tidak bahaskan, tetapi yang kita bahaskan adalah kita semua kena buat, kita semua kena kurban, kita semua kena ambil bahagian. Itu jauh mu'tamad sebenarnya. Mengapa? Kita lihat rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan. Rezeki yang telah sampai kepada kita dibahagikan menjadi dua. Satu keperluan, satu kehendak. Jadi mengapa kita perlu mengambil bahagian untuk korban? Kerana di sudut keperluan, alhamdulillah selesai. Cuma kita menambah kehendak. Apa maksudnya? Seperti mana contoh Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita, keperluan itu telah selesai dengan rumahnya, kenderaannya, wang simpanannya, macam-macam lagi. Kehendak, kita tambah lagi kenderaan, kita tambah lagi rumah, kita tambah mesin basuh, itu kehendak. Jadi kefahaman dari sudut fiqhul korban yang boleh saya khulasahkan adalah barang siapa berkaitan keperluan dia selesai, cuma berkaitan dengan kehendak dia boleh menambahnya, maka wajib baginya korban. Apa maksudnya? Dia boleh beli telefon baru, dia boleh beli kereta baru, dia boleh beli itu baru, tapi berkaitan korban agak berat bagi dia. Tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya. Dan hendaklah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan carilah jalannya wasilah. Ulama tafsir mengatakan al-wasilah adalah al-qurbah. Al-qurbah. Bahkan ta'rif pada ibadah kurban itu sendiri qurba, hampir kepada siapa? Hampir kepada ma'rifat Allah.
hampir kepada maghfirah, hampir kepada hubbullah, hubbur rasul, hubbus sunnah, hampir kepada ad-din Islam, hampir kepada rahmatnya, hampir kepada ridhanya. Itu adalah al-wasilah. Sekiranya kita memahami ini, kita kembali balik pada firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, taqwa. Taqwa kita melihat pada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabtaghu ilaihi alwasilah, carilah jalan yang dapat menghampirkan dirimu padaku. Carilah jalan yang menyebabkan aku mampunkan dosa-dosamu. Carilah jalan aku memakbulkan, agar aku memakbulkan akan permohonanmu. Carilah jalan mungkin dengan jalan qurbah itu aku memberi kesihatan yang baik pada kamu. Itu maksud. Kita lebih pada perbahasan qurbah ini ataupun ibadah qurban di sudut jiwa kita, hati kita, sehingga kita terbuka hati, kita sedar, lalu kita pun masuk bahagian untuk melakukan korban. Tak kala mana beberapa tahun kita melihat orang buat korban, kita hadir untuk tolong. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki yang banyak pada kita, agar buatlah, tambahlah lagi satu ibadah, agar Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kamu di kalangan orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita minta telefon baru, 3,000 kita beri. Jadi ibadah korban hanya setahun dibawa keluar 700, 700 setengah, 800, 900, 1,000, satu bahagian. Bahkan di Kemboja sana, di Patani pun ada, kadang-kadang 300 setengah, 400. Saya tengok kawan saya buat begitu, tengok lembunya memang saiznya kecil. Kita tanya tak ada air, tak ada lembu saya besar, memang di sana besar-besar tu, patutlah murah, tidak ada masalah. Di sudut fatwa ulama, afdal kita buat pada qaryah kita, tetapi kadang ada hukum mamnu', tertahan, disebabkan tahun ni kita hadkan 10 ekor saja, sebab kita tak ada orang nak bantu buat banyak-banyak. Tertahan di situ, padahal kita nak masuk, dan tertahan. Lalu ulama berfatwa, lalu dalam wilayah kita kat mana lagi masjid, kat mana lagi surau yang memerlukan, lalu buat di situ. Lalu di sana pun mamnu', tertahan. Di sana tertahan, di sini tertahan. Dalam negeri kita semua dah penuh, lalu boleh dibawa keluar pada negeri kita, pergi ke Perak sana, pergi ke Kedah sini. Itu hukum. Di sudut qawaid fiqh, kefahaman di sudut hukum korban. Bermula daripada hati kita untuk korban, bermula daripada hati, sehingga memahami wabtaghu ilaihi wasilah. Apabila kita telah memahaminya, yang pertama adalah kesedaran diri. Hati kita kembali berfungsi, dia sedar. Wabtaghu ilaihi wasilah, hati kita memahami rasa malunya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana rezeki yang diberi oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah mustajab. Kita tengok saja dalam akaun kita, simpanan kita berapa, lalu hanya dibawa keluar 800 saja daripada 800,000 dalam tu, 300,000 dalam tu, 40,000 daripada itu, 20,000 daripada itu. Adakah sebuah kerugian? Tidak ada kerugian. Melainkan inilah kejayaan di akhirat. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan korban di atas dunia, maka dia mendapat kenderaan di akhirat. Kenderaannya adalah daripada haiwan-haiwan korban yang Allah lembagakannya sebagai satu kenderaan bercahaya, seperti mana hadis riwayat pada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bukan menunjukkan bahawa secara hakikat dibangunkan kembali, dihidupkan kembali, tapi walaupun gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nanti dia bangkit dengan kulitnya, bulunya, tanduknya, lalu kamu
perintah untuk menaikinya, lalu dia membawa kamu ke syurga. Sebagai ulama menyatakan tentunya hakikatnya bukan seperti mana di atas dunia dibangkitkan haiwan-haiwan tersebut, tetapi dibangkitkan di sudut keikhlasan kita, sehingga kenderaan itu berupa cahaya walaupun ada tanduk cahaya, kulit cahaya, berkaki cahaya. Sabit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala melintasi akan titian sirat seperti mana satu cahaya, seperti mana tarfata ain, sekelip mata, zoom begitu. Lalu di sinilah kita melihat pada fadail amal tadi, mana fadilat dalam kita mengamal korban kebahagiaan di akhirat. Kita perlukan kesedaran diri, bukan sekadar menuntut ilmu, tapi telah tiba masanya untuk kita ambil bahagian untuk korban, bahkan laksanakannya pada setiap tahun, agar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbahasan berkaitan dengan wabtaghu ilaihi alwasilah, carilah jalan wasilah qurba untuk menghampirkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain apabila kita memahami satu-satu amal masyru' yang telah disyariatkan oleh Allah berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain itulah yang meneguhkan tekad kita, keazaman kita, cita-cita kita, niat kita, keikhlasan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaedah dia begitu. Dan perlu kita ketahui bahawasanya kita perlu membina semangat dan tekad untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal yang masyru', amal yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian di antara ulama-ulama menyatakan tentang wabtaghu ilaihi alwasilah, untuk qurbah kepada Allah, antaranya adalah aktsiru zikrullah. Hadis Rasulullah, perbanyakkan kamu dengan zikrullah. Sebab zikrullah menyedarkan hati, menghidupkan hati, memberi kefahaman pada jiwa tentang pentingnya ibadah korban untuk kita laksanakan pada setiap tahun. Yang kedua, merenung apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban. Itu adalah qurbah, itu adalah al-wasilah. Itulah yang menyebabkan kita berada di bawahnya naungan, antara naungan di akhirat, yang naungan itu berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berada di bawahnya mereka akan selamat. Disebut sebagai golongan-golongan najihin, orang-orang yang selamat. Dan yang ketiga adalah mengenal dan bergaul, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Mengapa agaknya? Lalu kita lihat pada akhlaknya, kebaikannya, kesolehannya. Bila masuk saja pada bulannya korban, lalu kita melihatnya mengambil bahagian untuk korban. Ada di antara mereka 2 ekor lembu, ada di antara mereka seekor lembu, ada di antara mereka 2 bahagian, 3 bahagian. Dia orang saleh. Lalu kita melihat orang-orang saleh pasti mengambil bahagian tentangnya, disebabkan dia memahami wabtaghu ilaihi alwasilah. Dia tidak boleh menyimpan hartanya, tapi dia perlu belanjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya bersahabat tadi, suhbah namanya, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, dan tidak lain agar kita memahami amal-amal dalam kitab Allah, agar kita memahami zikrullah, agar bertambah ilmu kita apabila duduk dengan mereka. Di antara mereka adalah ustaz-ustaz, para alim ulama, ahli fatwa, mufti, bahkan mungkin ada di antara mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala, al-awliya. Lalu kita melihat guru kita, adakah dia buat korban? Ya, seekor lembu dia buat. Lalu kita melihat teman kita yang kita tahu akhlaknya akhlak yang baik,
lalu dia juga melakukan korban. Lalu kita melihat orang-orang yang lain yang baik perangainya, akhlaknya, lalu mereka juga adanya korban. Lalu itu yang menggerakkan jiwa kita, tidak lain untuk wabtahu ilaihi wasilah. Selain pada itu, yang kedua tadi merenung apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, janjikan ganjaran bagi orang yang yabtahu ilaihi wasilah. Wabtahu ilaihi wasilah adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga keselamatan, kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Jadi kita memerlukan ini semua. Kita memerlukan qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui bahawasanya qurbah ini di atas dunia melalui hati kita. Kita memandang Allah Subhanahu wa taala melalui hati kita. Di akhirat kita memandang Allah dengan dua mata kita. Jadi apa maksudnya di sini? Ini ganjaran yang ditawar kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa batahu ilaihi alwasilah, dimulai dengan ayat ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ini tawaran yang besar, yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang saleh, kita melihat istiqamah mereka dalam amal. Istiqamah setiap tahun dia akan buat korban, menggerakkan jiwa kita untuk istiqamah, maka mulai dengan korban. Umur kita panjang, Allah menambah rezeki dengan anak-anak, dengan cucu, dengan anak-anak kita, beri duit kepada kita, hadiah kepada kita, lalu kita pun melakukan ini kerana syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan urusan ukhrawi kita dengan pemberian penambahan rezeki demi rezeki diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, untuk menghidupkan, menggerakkan hati kita untuk melakukan korban, tidak lain hati kita juga perlu bergaul dengan orang-orang yang telah mati dah. Yang tadi yang dimaksudkan berteman dengan orang yang hidup, kita perlu juga berteman dengan orang-orang yang dah mati dengan hati kita. Orang yang telah wafat sebelum daripada kita. Seperti mana contoh, itu datuk aku tu setiap tahun dia buat korban. Itu datuk engkau macam mana sebagai cucu? Sambung. Nak menunjukkan pada hati dia. Untuk dia mengingatkan tentang amalan soleh yang jangan ditinggalkan. Laksanakan korban. Lalu cucu boleh bercerita setiap tahun, Tok aku akan sebelih seekor kerbau, seekor lembu di ternaknya selama bertahun-tahun, sampailah usia yang layak untuk disembelih, untuk jadi korban dia. Bahkan dia melaksanakan pada setiap tahun, dibelanya lembu kerbau bukan untuk dijual tapi untuk korban. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Tok kita tu. Dia masih hidup? Tidak. Tetapi kamu boleh bergaul dengannya dengan cara hati kamu, mengambil manfaat, contoh tauladan daripada datuk kamu. Teruskannya. Kadang-kadang bercerita, ayah saya setiap tahun akan buat korban. Itu ayah kamu, ayah kamu telah memberi satu contoh yang baik untuk kamu, teruskan. Lalu ulama menyatakan kita bukan berhubung secara fizikal kita, tapi kita berhubung dengan orang yang telah mati ini melalui akhlak mereka, contoh tauladan yang mereka lakukan sewaktu mereka hidup. Selain daripada itu, kita melihatnya sejarah, sirah, uswatun hasanah kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak lihat dengan mata kepala kita, kita melihat dengan mata hati kita tentang Rasulullah. Rasulullah sangat mengambil berat dengan ibadah korban sehingga mengingatkan kepada umatnya, barang siapa di antara kamu pada tahun tersebut mempunyai kelebihan pada harta, tetapi dia enggan untuk melakukan korban, maka jangan hadir ke masjid-masjid kami. Itu ingatan Rasulullah, uswatun hasanah buat kita. Adakah kita mencintai Rasulullah? Ya. Ada cinta kepada Rasulullah adalah dua.
yang besar walaupun banyak. Yang pertama daripada sunnah mu'tabarah yang berterusan istiqamah, Nabi tidak tinggal. Yang kedua adalah sesuatu yang diingatkan Nabi, ada ancaman di situ. Barang siapa yang tidak menyukai, mencintai sunnahku, maka dia bukan golonganku. Lalu Rasulullah mengkaitkan barang siapa yang enggan tidak mau korban, makna tidak mau mengikut sunnahku, dia bukan golonganku. Itu yang ulama-ulama mengambil zahir hadis ini lalu mewajibkan korban bagi mereka yang mampu pada tahun tersebut. Wajib. Antaranya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan ulama berfatwa ini fatwa yang paling kuat sebenarnya. Fatwa yang paling kuat. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah digalakkan buat bagi mereka yang memang mampu, buatlah. Bila dia buat tidak wajib kan, tetap sunnah, tapi dia muakkadah. Sebagai ulama berfatwa fardu kifayah. Satu tempat dah ada jamaah, bukan calang-calang orang di kawasan tu, lalu ditanya kawasan ni buat berapa ekor, tak ada siapa di antara kami nak buat, maka semua penduduk di kawasan tu berdosa pada tahun tu. Dia sebab jadi fardu kifayah. Seperti mana contoh sebagai ulama berfatwa salatul jamaah fardu kifayah. Solat berjamaah ni fardu kifayah. Apabila dah masuk waktu seorang pun tak ada, maka satu tempat, satu penduduk pada waktu tu semua berdosa saja. Yang dah akhir balik lah, yang tak uzur, yang sengaja tak mau hadir, rupanya semua tak mau hadir itu fardu kifayah. Lalu ulama berfatwa juga adalah wajibul kifayah, wajib fardu kifayah. Tetapi untuk terbiah diri kita, kita memerlukan Rasulullah. Kalau kita mengambil pada terbiah Rasulullah, nescaya kita akan mengambil hukum wajib bagiku untuk korban pada tahun ini. Mengapa? Kembali balik pada qawaidul usul. Harta dia banyak, duitnya banyak, maka wajiblah baginya untuk korban pada tahun itu paling kurang satu bahagian untuk korban atas keluarga dia. Lalu kita melihat bagaimana semangat Rasulullah dalam korban dan para sahabat Nabi. Setiap tahun Rasulullah SAW akan buat korban dengan kambing untuk dirinya, ahli keluarganya, ini untuk isterinya. Pengkhususan buat Rasul untuk umatnya pada tahun itu yang tak mampu untuk buat korban, Nabi korbankan untuk mereka. Sebagai ulama memberi maksud pada hadis itu adalah pada zaman Rasulullah. Sebagai ulama berijtihad, hadis itu adalah untuk umum, sampai ada umat yang memang yang tak mampu untuk korban pada tahun itu pun masuk dengan apa yang telah dikorbankan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apa yang disebut oleh Nabi tidak termasuk orang yang kaya yang mampu. Nabi SAW sembelih kambing. Kata Sayyidina Ali, pada tahun itu Rasulullah korban 100 ekor kambing. Milik siapa? Rasulullah SAW. Semangat Rasulullah. Lalu Nabi menyembelihnya sampai 50 ekor, 50 lagi bagi Sayyidina Ali. Setiap kali Nabi SAW menyembelih agar kambing tersebut, lalu Rasulullah membaca, Ya Allah, terimalah korbanku ini. Sembelih lagi, Ya Allah, terimalah korban untuk ahli keluargaku. Nabi sembelih lagi, Ya Allah, terimalah korban untuk umatku. Sembelih lagi, Ya Allah, terimalah korban untuk umatku. Umat-umat ni jauh lebih banyak dibaca Nabi daripada untuk dirinya, ahli keluarga dia. Kalau kita mengambil hikmah di sini atas semangat Rasulullah, bukan menunjukkan Nabi dah korban buat kita, berapa kita nak korban. Salah pada kawan, pada kaedah.
Tetapi kita mengambil semangat Rasulullah yang korban tu, kita rasa malunya Rasulullah kerana mendahului kita. Lalu kita juga perlu bersemangat untuk adakan korban. Itu pada kawaid tarbiyah nama. Dakwah yang adanya tarbiyah. Itu pada kaedah. Lalu Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, ya Ali, walaupun aku telah wafat, setiap tahun selagi mana kau hidup, buat korban untukku. Lalu Rasulullah wafat, Sayyidina Ali akan buat korban untuk Rasulullah. Kemudian usia Sayyidina Ali masih hidup lagi, usianya panjang, dikorban lagi untuk Rasulullah sampai dia wafat. Sebab wasiatnya pada kehidupan Sayyidina Ali saja. Berkata ahli keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat dalam ibadah kepada Allah. Tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dalil yang menjadi hujjah. Seseorang yang telah mati, pahala amal masih berjalan dalam barzahnya. Kenapa agaknya? Dia dah mati, berada dalam barzah, pahala korbannya sampai pada dia. Pada wasiat tadi. Seseorang apabila memahami ini, lebih lagi apabila dia meninggalkan harta yang banyak pada warisnya, hendaklah dia berwasiat. Jangan diguna semua untuk kamu, tapi aku memerlukan untuk barzahku. Ini bahagian ini satu simpanan khusus. Buatlah korban untukku setiap tahun, walaupun satu bahagian. Yang lain kamu nak belanja. Ini simpanan khusus, dia wasiat. Maka wajib bagi ahli waris untuk melaksanakannya. Kecuali memang dia tidak ada harta, tidak ada sesuatu harta pusaka nak ditinggalkan, maka tidak wajib untuk laksanakan. Ini bagi orang yang memiliki kemampuan yang besar pada masa akan datang. Jangan waris membelanjakan semuanya untuk dirinya, perutnya, kehidupannya. Tapi dia perlu ingat kepada yang punya harta dia, ayahnya, datuknya. Maka peganglah wasiat itu. Sebab itu semua adalah untuk barzahnya. Kerana mereka faham agama. Satu-satunya ibadah yang boleh dilakukan hidup dan setelah mati adalah ibadah kurban. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat pada Ali, ya Ali, walaupun aku telah wafat, buat korban untuk aku seekor kambing paling kurang. Lalu Sayyidina Ali melaksanakannya setiap tahun sehingga dia wafat. Apa agaknya Rasulullah mahu kita pun ada huswatun hasanah. Di sini hikmahnya. Dah wafat pun buat korban, apatah lagi masih hidup, buatlah. Dah wafat pun dah mahukan korban, masih berjalan pahalanya untuk memudahkannya melintasi titian sirat di akhirat. Lalu kalau kita yang masih hidup, kalau kita faham, kita mesti buat. Lalu ulama berfatwa, sesungguhnya berkaitan dengan ibadah korban, berkaitan dengan kemampuan itu, hukumnya sangat luas. Jangan memandang aku tak mampu, tetapi memandanglah ahli keluarganya, anaknya mampu. Berilah duit kepada ayah, buatlah korban atas keluarga. Bahkan ulama berfatwa sah hukum korban sekiranya, kalau sekiranya korbannya 800, ayah 200, mak tak payahlah sebab nak beli makeup. Kemudian pula anak laki-laki 200, anak perempuan ni 200. Kemudian ada cucu dah dewasa bekerja, masuk lagi kumpul. Korban atas ahli keluarga. Adakah sah? Sah, syarat dia atas keluarga. Lalu ini lebih mudah kata ulama, tapi kita di Indonesia tak tradisikan gitu. Di negara luar tradisi dia buat begitu. Itu pasal mereka akan korban. Kita pun pelik, 30 ekor sini, 40 ekor sini. Kita lihat pada masjid-masjid yang faham, kita tanya korban tahun ni berapa ekor? 40 ekor. Kampungnya pun ceruk,
Mengapa agaknya sampai 40 ekor? Sebab mereka faham. Mereka ada yang motong getah, ada bendang tanam padi, ada yang nelayan, tapi mereka ada hati yang memerlukan qurbah kepada Allah. Berapa hasil kamu, pendapatan kamu setahun? Bolehlah 20,000, kamu adalah 15,000. Daripada itu jumlahnya keluarkan hanya sekadar 400, 500, 600. Itu saja yang diminta. Bahkan Rasulullah mengatakan, apa yang kamu keluarkan untuk Allah, Allah akan memberi gandaan buat kamu. Tidak mustahil kita mengeluarkan 800, kita menitasi titian surat macam peti yang menyambar. Hadis Rasulullah SAW. Apakah hukum berkongsi seekor binatang kurban, sebahagian untuk kurban dan sebahagian lagi sebagai akikah? Dia ada dua bahagian di sini. Yang pertama, seekor lembu, ada di dalam ni ada dua orang nak buat akikah untuk anak dia. Dalam mazhab Syafi'i sah, cuma pembahagian bahagian korban berbeza. Mengapa agaknya 7 bahagian, ada 2 orang masuk akikah. Jadi kita tak boleh buat pembahagian yang 3 tadi. Satu bahagian untuk orang kaya, satu bahagian untuk fakir miskin. Itu wajib. Fakir miskin, kemudian pula orang kaya ni orang secara umum. Dan satu bahagian untuk diri dia, kalau dia tak mau pun tak apa. Itu pembahagian secara umum kalau bukan akikah. Tetapi kalau akikah 100% atau orang yang buat korban atau orang yang buat akikah, dan mesti dimasak, diberi makan, dan tak boleh diberi fakir miskin, diberi fulan. Ini daging apa ni? Ini akikah. Untuk apa bagi saya? Ambillah nak sedekah kat kamu. Tidak boleh, dia kena masak ataupun suruh orang masak dan jamu makan. Saya buat satu bahagian ni buat akikah, jadi saya serah kepada pihak surau, semuanya buat masak untuk kita makan jamaah. Itu boleh. Dia tak boleh pembahagian 3, dia tidak ada bagi fakir miskin itu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya saya dua niat, saya niat korban, saya juga niat untuk akikah. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 fatwa. Satu fatwa tidak sah, mereka kena pilih satu saja. Tetapi sebagai ulama dalam mazhab Syafi'i juga berfatwa, seseorang boleh niat korban dan akikah, 2 dalam 1. Hanya soalannya, adakah pembahagian dia jatuh pada akikah dan tak jatuh pada pembahagian korban. Saya nak buat korban, saya nak buat akikah. Untuk siapa? Untuk diri saya. Sebab dulu mak bapak saya tak buat. Sebab akikah sampai semua hidup pun boleh. Dan sebagai ulama berfatwa, sesungguhnya tidak afdal buat korban atas anak-anak kecil yang belum akhir balik. Biar dia balik dulu. Kalau dia belum akhir balik, buatlah akikah kalau belum buat. Cuma sah kalau sekiranya seseorang niat korban, niat akikah. Hanya pembahagian tidak ada, melainkan semua kena masak bagi orang makan. Itu cara pembahagiannya. Jadi sah dah kalau sekiranya seekor lembu 2 bahagiannya akikah, 5 bahagian korban, sah. Sekiranya seseorang itu mampu untuk berkorban, perlu ke seseorang itu berkorban setiap tahun? Sekiranya dia tidak berkorban, apakah hukumnya? Ya, ibadah korban itu pelaksanaannya adalah setiap tahun. Setiap kali bila masuknya Zulhijjah, kemudian sampai kepada raya yang pertama dan 3 hari Tashrik. Lalu ulama mengira 4 hari tadi. Ada tak lebihan daripada hartanya untuk buat korban? Ulama kita khilaf. Ada sebagai ulama kata kalau sekiranya ada lebihan harta, wajib. Mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i walaupun banyak duitnya, bilion A, maka tetap juga jatuh sunnah. Makna tidak berdosa kalau dia meninggalkannya. Tetapi walaupun tidak berdosa kalau kita belajar bab hati. Mengapa sampai begitu? Disebabkan orang soleh, orang beriman takkan meninggalkannya sekiranya dia faham agama.
Walaupun iman sunat saja, walaupun duit banyak tak mau buat, bukan dosa pun tak. Bagi orang yang soleh beriman kepada Allah, seolah-olah rasa dosa kalau sekiranya dia tidak buat ibadah kurban pada tahun itu. Itu yang dirasai bagi orang yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak memperhalusinya itu. Kemudian adakah perlu buat setiap tahun? Iya, bagi yang mampu. Tahun lepas nak buat niat, last minute isteri jatuh sakit, lalu dia mamnuk, dia terhalang, banyak duit nak guna untuk isteri, lalu tak dapat buat korban, maka Allah beri kesihatan yang baik pada isterinya, duit pun ada, buatlah pada tahun ini pula. Itu mana setiap tahun seperti mana Rasulullah melakukan ibadah korban pada setiap tahun. Dalam mazhab Abu Hanifah juga berfatwa dikira sebagai keluarga. Dalam keluarga ada walinya, makna bapa, ada anak yang telah akhir balik yang bekerja, gaji pun banyak, lalu satu keluarga. Lalu mereka mempunyai kemampuan dikumpulkan duit, maka oleh kerana itu wajib pada tahun itu untuk korban atas keluarga. Mengapa saya sebut pada mazhab Abu Hanifah? Mazhab Hanafi disebabkan fatwa itu yang paling kuat sekali kalau ikut pada sunnah Rasulullah. Adakah kita mengkecilkan fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan sunat muakkad? Tidak. Kita melihat pada tarbiyah, kita melihat pada kesedaran diri kita yang mau berubah. Kita banyak dosa, kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita disebabkan semangat kita melakukan ibadah korban. Apakah hukumnya seseorang yang masih ada hutang melaksanakan ibadah korban? Dua. Yang pertama, kalau sekiranya duit yang dia ada, hutang itu hampir dengan masa pembayarannya, lalu kalau sekiranya dia tidak membayarnya maka bermasalah dalam kehidupannya, maka dia tidak perlu berkorban. Cuma dia masih mempunyai hutang, jaraknya panjang lagi, insya-Allah dia akan ada pendapatannya yang dia boleh membayar hutang-hutangnya, maka dia boleh melakukan korban pada tahun itu. Sama seperti mana kita buat korban setiap tahun, walaupun ada hutang kereta, hutang rumah, hutang itu, hutang ini, kita melakukan korban. Mengapa? Kerana kemampuan kita mencukupi untuk membayar hutang. Seperti mana kita melaksanakan ibadah haji, kita ada hutang rumah, hutang kereta. Adakah kita pergi haji? Pergi dalam keadaan berhutang. Lalu itulah kata ulama, kalau sekiranya dalam keadaan yang kedua tadi, buat ibadah korban. Tetapi kalau sekiranya hampir, dan kalau dia mengeluarkan akan korbannya, maka menyusahkan untuk membayar hutang piutangnya, maka niatlah untuk korban. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala, walaupun tertahan dia terhalang kerana nak bayar hutang. Itu di sudut qawaid fiqhiyah. Bolehkah seseorang itu berkorban menggunakan wang bantuan ataupun sedekah? Boleh, dengan syarat tidak dikhususkan korban daripada orang yang memberi. Ini disebut harta yang telah berpindah milik. Orang tu bagi kita tidak berkemampuan, mat, kau kawan aku, setiap tahun kau niat nak buat korban, aku tahu, tapi kau tak mampu, mat, aku bantu kau, ambil duit ni buatlah korban. Lalu ulama kata sah dengan niat, dengan kawaid dan kaedah harta berpindah. Itu nama dia Ahmad, orang ni nama Muhammad. Jadi jangan dinisbahkan duit itu kembali balik pada Ahmad, dah jadi milik Muhammad. Jadi Muhammad pun buat korban, tidak ada masalah. Dan perkara ini sama seperti mana orang buat haji dan umrah. Orang ni dia tahu orang yang susah, tapi dia nak pergi buat haji. Mat, aku bantu kau, aku bagi duit untuk kau pergi haji. Mat, aku bantu kau, aku sponsor kau nak pergi umrah. Boleh, tapi bersyarat bahawasanya dia telah berpindah milik, maka menjadi milik orang yang tadi, bukan milik orang yang memberi, dan tak boleh nisbah kepada dia. Itu pasal apa bila kita kadang ke tempat saya tu, YB bagi lembu, kita tanya, YB ini lembu siapa? Lembu saya. Untuk apa? Untuk orang kampung buat korban.
Lalu kalau begitu, kita korban atas nama YB, bukan atas nama orang kampung. Ini lembu YB, bukan lembu orang kampung. Ya, dia kata, oh kalau begitu susahlah kami, biarlah bagi orang kampung untuk orang kampung buat. Makna menunjukkan bahawasanya masih dinisbahkan pada dia. Dan bukannya jadi korban orang kampung, korban YB. Sampai peringkat kadang-kadang YB itu bukan orang Islam. Wakil rakyat kat Adun, dia pun bagi lembu kat kita. Lalu bila pemberian diberi, itu bukan lembu dia. Dia dah jadi milik kita, lalu kita pun boleh buat korban sebab dah menjadi milik kita. Itu yang disebut harta yang telah berpindah tadi. Tidak kira sama ada duit itu atas nama hadiah, sedekah, bantuan, dia tidak ada masalah asalkan telah berpindah milik. Bila telah berpindah milik, maka tak boleh nisbah balik pada orang yang memberi. Kaedah begitu. Seperti mana contoh pada fatwa, duit yang tidak patuh syariah atas milik orang yang dapat, haram untuk menggunakannya. Cuma dia bagi orang boleh. Bila bagi orang, maka tidak boleh nisbah tadi. Itu bacalah pusat zakat pun terima, sekolah agama pun terima. Cuma bila dia dapat, dia buat jamban, dia buat jalan, dia buat pagar, dia tak buatlah makan-makan. Itu pada kaedah duit yang tak patuh syarak. Kerana dia telah berpindah pada milik harta. Cuma jangan nisbah balik kepada dia. Kalau nisbah balik kepada dia, kita guna duit haram lah sebab dia punya. Itu bahasa tak boleh nisbah. Dia dah berpindah saja. Seperti mana contoh majikan kita ni, bukan orang Islam, dia berjudi di Kinti Highland, menang dia juta-juta. Lepas tu dia nak bagi bonus sebab seronok sangat. Tahun ni saya bagi bonus 5 bulan gaji. Bos, banyak tu bos. Tak apa, saya menang. Ataupun dia menang loteri 3 juta. Tak apa, saya bagi. Lalu kita pun tahu itu duit hasil judi. Bolehkah aku terima? Kalau sekiranya masih nisbah atas loterinya, judinya, maka kita dapat duit haram. Tapi dia tak pernah bagi tahu, dia nak bagi je. Tak ada kaitan dia menang apa sekalipun. Seumpama kita kerja dibayar yang bonus dan tidak ada kaitan nak kata sebab menang loteri. Itu boleh kita ambil dan guna sebagai upah kerja kita. Itu kaedah pada kaedah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Banyak sana. Terima kasih.